Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiy wa amarana bitartilihi wa tajwidihi wa tahsinihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Makhraj huruf apa yang kita nak tebus pada pagi ni, yang kita nak latih pada pagi ni adalah makhraj huruf tha. Tha, namanya adalah tha. Ikut saya. Tha. Tu nama dia, nama huruf ni. Yang warna merah yang tuan nampak ini, tuan-tuan semua nampak adalah hurufnya tha. Namanya adalah tha. Yang warna hitam ni, ejanya tha alif hamzah. Tha namanya. Boleh? Okey, tha. Okey, mana makhraj huruf tha? Iaitu hujung daun lidah. Kenapa hujung daun lidah? Sebab dia hujung lidah, bahagian hujung lidah tuan-tuan puan. Ni lidah kita kan? Nampak ni lidah. Bahagian tepi lah. Yang ni hujung lidah. Ni betul-betul hujung lidah. Dia ke atas ni. Dia bahagian atas ni. Hujung juga. Tapi bahagian atas. Sebab tu saya sebut hujung daun lidah. Hujung daun lidah kita letak dekat mana? Dekat hujung gigi kacip. Hujung lah. Ni hujung ni. Kalau atas tu, pangkal. Pangkal hujung. Okey. Jadi letak kat situ dulu lidah. Tha. Kita baca. Tha. 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 Jangan kancing gigi. Kalau kancing gigi, putus lidah tu tuan buat. Kecuali alih lidah ke belakang lah. Ada masalah, orang suka sebut huruf tha ni, dia tak kancing gigi, tapi lidah di belakang gigi. Salah tu. Letak lidah belakang gigi, tapi sebut tha. Tha, tha. Nampak ni? Lidah belakang gigi, bukan ujung gigi. Tha, tha, tha. Tak boleh. Dia menutup angin. Kalau kita buat macam tu, dia menutup angin. Sebab dia menutup angin dan suara. Kita kena keluarkan lidah. Tha, tha. Di antara dua kacip. Berapa banyak kita nak keluarkan? Ada 0.5 cm dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak terhad. Cuma jangan keluar lebih-lebih. Jangan sampai tengah lidah. Macam tu. Tha, tha. Tak jadi. Dan kita kena tekan. Tekan. Pada hujung gigi kacip tu. Tha, tha. Tekan. Cuba buat sama-sama dengan saya. Tengok lidah saya, letak lidah. Tekan. Tekan. Jangan letak tak tekan. Jangan ha. Macam tu. Tha, tha. Tekan. Itu adalah makhrajnya. Apakah sifat-sifat huruf tha? Pertama, dia bersifat dengan sifat hams. Berangin. Ada angin. Tha. Kedua, dia bersifat dengan sifat rokhawah. Suara juga terlepas. Suara terlepas. Tha, as. Nampak? Contoh pada mati. As. Ada bunyi tu. Angin dengan suara yang terlepas. Nampak? Okey, yang ketiga dia istifal. Bermakna dia tak tebal. Yang keempat, dia adalah itbaq. Lidah kita mendatar ke bawah je. Tepi lidah, pangkal lidah semua tu. Duduk bawah je. Kecuali ujung lidah tu dekat gigi. Yang kelima, dia bersifat dengan sifat ismat. Ismat. Sifat ismat ni tuan-tuan puan. Sifat ismat pula dah. Ismat. Sifat ismat ni tuan-tuan puan adalah sifat yang dia ada kesukaran sikit ketika kita nak sebut huruf tha tersebut. Tapi tak ada masalah. Boleh. Okey. Dan hujung lidah kita tu pastikan dekat gigi lah. Ini adalah 5 sifat berlawanan. Dan dia ada sifat tunggal tak? Ada sifat tunggal tak huruf tha? Huruf tha tak ada sifat tunggal tuan-tuan puan. Tu yang kita kena tahu. Okey, jadi ada berapa sifat dia? 5 sifat. Jadi tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pantang larang dia adalah jangan kancing gigi, jangan tahan suara, jangan buat tawallud. Ingat 3 perkara ni. Pertama, jangan kancing gigi. Putus lidah tu. Yang kedua, jangan tahan suara. Jangan gitu, tak boleh. Dia nak terlepas suara. Yang ketiga, jangan tawallud. Jangan bunyi se macam tu. Ketika mati khususnya. Jom kita mulakan. Latihan sebutan huruf tha sama-sama. Ada orang ada masalah ke sebut huruf tha ni. Ikut panduan saya tu, insya-Allah settle masalah tuan-tuan puan. Jangan jadi payah benda ni tuan-tuan. Boleh? Okey, jom kita mulakan. Okey. Pertama. Tha, si, su. Ikut saya. Tha, si, su. Pendek je, jangan panjang. Jangan tha, si, su. Jangan buat panjang. Sepatah je. One harakat. One harakat nah. Satu harakat. Tha, si,
Su. Tepuk tangan sama-sama dengan saya. Jangan tepuk macam ni. Tunjukkan isyarat sepatah. Sa. Si. Su. Next. As. Terlepas suara. As. Is. Us. As. Is. Us. One more time. Sama-sama. Huruf hamzah tu jaga pangkal lidah. Pangkal halkum. As. Is. Us. As. Is. Us. Kalau rasa payah nak tiru, ingat dalam cerita apa nama ni? Bujang Lapuk tu. Tompe. Dia jadi tok bomoh tu. Ceku-ceku 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 gitulah. Lagu dia gitu. As is us as is us. Boleh. Okay, next so number 1. Asa isi usu. Jangan terus muncung, nanti jadi tebal. Muncunglah huruf hamzah tu. Us, sedengai mulut sikit. Usu. 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 Okey, boleh. Okey, next. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Nampak? Okey, next tuan-tuan puan, kita tengok, kita mulakan dengan lagu kita. Macam biasalah, 4 lagu. Ikut pelan-pelan. Ustaz, payahlah lagu ni Ustaz. Sabar. Semua benda tak mudah. Yang penting kita hari-hari latihan. Hari-hari ikut. Hari-hari follow. Saya rasa dah hilang gigi tinggal gusi. Kalau hilang gigi guna gusi, tak ada masalah. Ada seorang qurra daripada Mesir, seorang ulama Al-Quran yang hebat ni. Gigi tak ada sepotong pun tuan-tuan. Tapi bacaan dia ni terbaik. Sebab dia tahu basic tentang makhraj huruf. Dia tahu makhraj huruf, dia tahu sifat huruf, dia tahu macam mana nak bunyikan huruf. Begitu. Okey, boleh? Okey, jom kita mulakan. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. 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 Warna hitam lagi jelas bagus. Terima kasih dekat Ustaz Fizu. Dia yang tukar jadi warna hitam. Okey, jom kita ulang lagi sekali. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. 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 Well done. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Kita dah buat latihan sebutan huruf sa. Kita dah tahu apa pantang larang dia. Kita dah buat yang terbaik insya-Allah. Tahniah.